Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam majelis ilmu kita Kembara Jiwa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita menghayati perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil pengajaran dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kita akan kupas dalam majelis ilmu kita di petang hari ini adalah sambungan dari apa yang telah kita mulakan dalam beberapa pertemuan yang lepas, yaitu berkaitan dengan seni kepemimpinan di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin, beliau sangat mengenal para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin, beliau sangat mengenal orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Maka sudah sepatutnya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kepemimpinan yang kita pimpin, sehingga kita boleh meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kita boleh meletakkan seseorang sesuai dengan posisi yang dia ada kemampuan padanya. Kita boleh memberikan tanggung jawab kepada seseorang sesuai dengan apa yang dia bersedia, apa yang dia mampu untuk memikulnya dan untuk melakukannya. Sayyidati wa sadati, asadallahu masa'akum bi kulli khair. Naltaqi mujaddadan ma'a rihlatir ruh ma'a al-habib Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nadrus fi hadhihi ar-rihlah sirata al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, laisa mujarrad sarda al-ahdas, walakin naghusu kay na'khudh al-ibar wad-durus min السيرة العطرة. وعنواننا في هذا اللقاء هو فن القيادة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والنقط التي سيتطرق الشيخ في هذا اللقاء هو معرفة المواهب والقدرات. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم قائدا ويعرف مواهب أصحابه، ويعرف مواهب وقدرات من يكون تحت رعيته. فنحن كأمته لابد أن نأخذ من سيرته دروسا، فإننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa membuang masa, kita akan menjemput Al-Fadil Al-Syekh Muntasir Abdul Basit untuk menyampaikan kupasannya. Ikhtisaran lil waqt, nurahib bi dhaifina Al-Fadil Al-Syekh Muntasir Abdul Basit. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله، يا مرحبا. كيف حالك أنت؟ ونؤتي الفرصة كاملة لفضيلته لكي يلقي المحاضرة عن هذا الموضوع. تفضل يا شيخ. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعلمنا من لدنك علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المبارك الذي نعيش فيه حول مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حول سيرته العطرة، لا لمجرد أن نسرد قصصا، وإنما لنتعلم ونأخذ العظات والعبر من هذه السيرة المباركة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتأسي بها والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. Fadilah Syekh mengucapkan selamat datang kepada semua tuan-tuan dan puan-puan dan semua hadirin para penuntut ilmu. Kita akan mempelajari tentang sirah Nabi SAW. Bukan sahaja kita mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, tapi yang paling penting adalah kita mengambil
ibar, mengambil durus, mengambil pengajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengambil contoh dari baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh teladan kita. ما زال حديثنا موصولا في فن القيادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائد الأمة الأول صلى الله عليه وسلم. وكنا تكلمنا في هذا الموضوع الملآن والزاخر بالمعاني، تكلمنا عن ملامح من فن القيادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المعاني التي يحتاجها كل واحد منا، لأنه قائد في أسرته وفي شركته وفي عمله وفي مجتمعه ومع جيرانه ومع أصحابه. كل واحد منا يعني قائد، وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلذلك يعني ملامح فن القيادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، يعني تكلمنا منها عن موضوع القدوة وعن موضوع العلم والحكمة وعن يعني أشياء كثيرة، ووصلنا فيها إلى معرفة المواهب والقدرات لدى أصحابه. وهذا من القيادة، من فن القيادة، أن النبي كان يعرف المواهب والقدرات الموجودة عند الصحابة. تكلمنا في الجزء الأول عن بعض هذه المعاني ونكملها اليوم إن شاء الله. Perbincangan kita masih berkaitan dengan seni kepemimpinan dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin pertama kita. Dan kita telah mempelajari dalam pertemuan-pertemuan yang lepas berkaitan dengan kepemimpinan, kerana diri kita adalah pemimpin yang Allah Subhanahu Wa Taala akan soal dan akan mintai pertanggungjawaban. Kita adalah pemimpin di dalam keluarga kita, kita boleh jadi pemimpin di dalam masyarakat kita boleh jadi menjadi seorang pemimpin di tempat kerja kita. Maka banyak sekali bahagian-bahagian yang penting dalam kepemimpinan yang dipandukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pertemuan-pertemuan yang lepas kita telah mempelajari beberapa bentuk seni kepemimpinan dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah kepemimpinan yang dibina di atas contoh yang baik. Ia adalah kepemimpinan yang dibina di atas ilmu dan hikmah. Dan kita tengah mempelajari tentang kepemimpinan yang berasaskan kepada mengenal pasti kemampuan dan kemahiran orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan kita. اليوم إن شاء الله يعني سنتحدث عن بعض الصحابة الذين رأى النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته فيهم أنهم يصلحون لمهام معينة، عرف مواهبهم وقدراتهم، وبالتالي كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم، كلفهم بالقيام بالمهام التي تناسب مواهبهم وقدراتهم، فنجحوا فيها نجاحا عظيما. ويعني أول واحد سنتكلم عنه اليوم هو سيدنا حذيفة. سيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. سيدنا حذيفة يعني معروف بأنه كاتم أسرار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحابي الوحيد الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، حتى يعني لا يصلوا إلى مناصب قيادية في حياة النبي، في حياة المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. Dalam majelis ilmu kita di petang hari ini, insyaAllah kita akan mempelajari tentang beberapa orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilantik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kerana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kemahiran, kepandaian, kemampuan yang ada pada diri mereka, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tugaskan kepada mereka tugasan yang tepat. Dan sahabat pertama yang kita akan pelajari riwayatnya yang dilantik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, di mana ia dikenal pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai juru tulis rahsia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kerana sahabat beliau, sahabat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, Hudzaifah radhiyallahu an, telah pun diberitahu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nama-nama orang munafik
Artinya orang-orang munafik yang ada di Madinah pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berasaskan kepada wahyu, mengetahui dan mengenal pasti nama-nama mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya kongsikan senarai nama-nama mereka kepada sahabat baginda Huzaifah bin Al-Yaman, sehingga orang-orang munafik ini di dalam masyarakat Islam tidak dilantik pada posisi-posisi dan jawatan-jawatan yang penting di dalam masyarakat Islam. السؤال هنا: لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان ليكون هو كاتم السر والذي يعرف أسماء المنافقين؟ وهنا نجد الإجابة في الصفات الموجودة في سيدنا حذيفة، ومن أهمها ثبات انفعالاته رغم شدة المواقف. مهما كان الموقف شديدا وصعبا عنده ثبات انفعالي، ثبات للانفعالات والمشاعر وصمود وثبات يجعله يعني حينما يعني يرى هؤلاء المنافقين يكتم ما في نفسه ولا يفضحهم، وفي نفس الوقت يعني يتعامل معهم بثبات انفعالي حتى لا يكشف أمرهم للناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ألا يعني يكشف أمرهم إلا إذا وصلوا إلى منصب قيادي أو وصلوا إلى منزلة أو مكانة سوف تؤذي دولة الإسلام. هذا الأمر يحتاج إلى ثبات انفعالي، وهو كان موجودا في سيدنا حذيفة رضي الله عنه. Soalan yang mungkin ada orang yang bertanya berkaitan dengan kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih sahabat baginda Hudzaifah sebagai juru tulis rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus kongsikan kepadanya senarai nama-nama orang munafik. Kenapa tidak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pilihkan orang lain? Ini karena sifat yang ada pada kepribadian Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, di mana beliau terkenal sebagai orang yang sangat kuat untuk menahan emosi, orang yang sangat kuat untuk memelihara emosi dirinya sehingga tidak mudah terpancing dengan perkara-perkara yang terjadi di persekitarannya. Ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang dikenal pasti sebagai orang-orang munafik, ketika dia bertemu dengan orang-orang yang dikenal pasti sebagai orang-orang munafik, dia boleh menjaga perasaan sehingga tiada sesiapa pun orang lain yang boleh mengesan siapakah orang-orang munafik tersebut, karena sahabat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam Hudzaifah sangat boleh mengawal emosi pada dirinya. Melainkan apabila orang-orang munafik tersebut boleh jadi mencapai kepada satu jawatan penting tertentu di dalam masyarakat Islam, barulah dia akan melakukan tindakan yang sepatutnya. السؤال الثاني: ما هو الدليل على وجود هذه الصفة في سيدنا حذيفة، صفة الثبات الانفعالي أمام الأحداث الشديدة؟ الدليل يعني هناك دليلان. الدليل الأول والموقف الأول في حياة سيدنا حذيفة الذي يبين ثباته الانفعالي هو حادثة مقتل أبيه سيدنا اليمان. سيدنا اليمان كان من الصحابة، وكان هو وحذيفة في جيش المسلمين في غزوة أحد. وغزوة أحد كما تعلمون حدث فيها يعني هرج ومرج وفوضى ومشكلة بعدما الرماة عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يقولون يعني اختلط الحابل بالنابل، أصبح هناك اختلاط ما بين الناس. وفي وسط هذه الشدة والفوضى وظهر سيدنا اليمان، فالمسلمون اعتقدوا أنه من المشركين، طبعا يلبس المغفر على وجهه وكذا، اعتقدوا أنه من المشركين، فأخذته سيوفه. السيوف كانت تضرب بلا هوادة، فسيدنا اليمان قتل بسيوف المسلمين. Oke. Di antara perkara yang menunjukkan tentang kekuasaan, kemampuan Hudzaifah bin Al-Yaman dalam mengawal dan memelihara emosi dia ketika menghadapi situasi-situasi yang berat adalah apa yang terjadi pada peristiwa perang Uhud, di mana dalam perang tersebut ayahnya yaitu Al-Yaman yang juga seorang sahabat Nabi SAW mati terbunuh. Dan yang sangat menyedihkan pada peristiwa tersebut,
adalah ketika keadaan sudah semakin kacau, di mana orang-orang yang awalnya diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam perang Uhud untuk menjaga, untuk berada di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, khususnya para pemanah dan para pemegang tombak, agar mereka berjaga pada tempat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ketika mereka turun dari posisi tersebut, situasi semakin kacau, sehingga pada keadaan itu orang-orang Islam sudah tidak lagi dapat membezakan mana musuh dan mana kawan, sehingga yang terjadi pada ketika itu, ayah kepada Hudzaifah, yaitu Al-Yaman, yang juga seorang sahabat Nabi SAW, mati terbunuh oleh pedang umat Islam sendiri. ماذا كان موقف سيدنا حذيفة؟ سيدنا حذيفة التفت فوجد السيوف تنهش والده اليمان، فأخذ يصرخ أبي أبي، لكنه حتى عندما وصل كان أبوه اليمان رضي الله عنه قد استشهد بدماء بسيوف إخوانه المسلمين بالخطأ طبعا عن غير قصد. وهنا رغم العصبية العربية وينظر إلى من قتل والده، فما زاد على أن قال لهم يغفر الله لكم يا إخواني، يغفر الله لكم، يعني قتلتم أبي فيغفر الله لكم. وما ورد عنه أنه يعني لام واحدا من الصحابة أو اشتبك معه أو كذا، وإنما عرف أن هذا قدر الله سبحانه وتعالى وسلم. وكتبت يعني الشهادة لوالده اليمان بدماء بسيوف يعني المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفع دية القتل الخطأ إلى سيدنا حذيفة في والده اليمان، لكن سيدنا حذيفة يعني تبرع بها للمسلمين. وهذا يعني أيضا يعني كان موقفا عظيما يدل على ثباته الانفعالي رغم مقتل والده أمام عينيه. Bagaimanakah sikap ataupun emosi yang ditunjukkan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an ketika menyaksikan peristiwa ini, menyaksikan ayah kandungnya sendiri yang juga seorang sahabat mati tanpa sengaja melalui pedang-pedang saudara-saudaranya sendiri, orang-orang Islam, ketika keadaan kacau seperti itu. Dan tentunya ketika perkara itu tengah terjadi, Hudzaifah berteriak kepada para sahabat bahwa ia adalah ayahku, ia adalah ayahku. Tetapi pedang telah mengenainya dan dia mati syahid dalam keadaan terkena pedang oleh para sahabat sendiri. Bagaimana sikap atau apakah yang dikatakan oleh Hudzaifah kepada para sahabat yang telah melakukan kesilapan mengenakan pedang mereka kepada ayah kandungnya sendiri? Tentunya secara umum orang Arab pada ketika itu mereka sangat fanatik dengan kabilah mereka, dengan keluarga mereka. Tapi Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an menunjukkan sikap seorang sahabat yang layak untuk dilantik oleh Rasulullah SAW sebagai pemegang rahasia Rasulullah SAW, kerana dia boleh mengawal emosinya. Bahkan dia hanya mengatakan kepada para sahabat yang tersilap itu, semoga Allah memberikan ampunan kepada kamu semua. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kamu semua. Dan tidak pernah ada riwayat yang menunjukkan bahwa Hudzaifah bin Al-Yaman menaruh dendam kepada salah seorang siapapun sahabat yang telah tersilap melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian ayahnya tersebut. Bahkan ketika berita ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk dibayarkan diat, yaitu pampasan untuk diberikan kepada Hudzaifah bin Al-Yaman. Tetapi sahabat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam mengikhlaskan agar pampasan tersebut disedekahkan kepada orang-orang yang beriman. الموقف الثاني الذي يدل على ثبات سيدنا حذيفة الانفعالي ويعني تحكمه في مشاعره هو في غزوة الخندق.
غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب كما تعرفون، الكفار كانوا يحاصرون المدينة، وفي ليلة يعني شديدة البرد وقبل يعني هزيمة المشركين بقليل وفك الحصار، النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة شديدة البرد والرعب والفزع وما إلى ذلك والرياح الشديدة، النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة أن يذهب واحد يدخل في وسط معسكر المشركين وسط الظلام والبرد ويأتي للنبي بأخبار معسكر المشركين. والصحابة مع شجاعتهم وقوتهم وقدرتهم إلا أن الهول كان شديد، فلم يتكلم أحد من الصحابة ولم يندب يعني نفسه لهذه المهمة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم اختار من؟ قال قم يا حذيفة. قال فلم أجد بدا، ما دام النبي قد أمر بذلك يعني فلا بد، فذهب سيدنا حذيفة ودخل في وسط معسكر المشركين. Peristiwa kedua yang menunjukkan bahwa sahabat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam Hudzaifah bin Al-Yaman adalah orang yang sangat boleh mengawal emosinya. Ia terjadi dalam peristiwa Perang Khandaq, dan kita semua tahu bahwa peristiwa Perang Khandaq ianya terjadi pada musim yang pada masa yang sangat sejuk. Satu malam yang sangat sejuk, para sahabat semua berada dalam keadaan bimbang dan takut. Nabi SAW meminta agar salah seorang sahabat memberanikan diri untuk pergi ke perhimpunan musuh untuk mengintai apa yang tengah dilakukan oleh pasukan musuh. Dan para sahabat meskipun mereka terkenal sebagai orang-orang yang sangat pemberani, tapi keadaan begitu genting pada peristiwa Perang Khandaq, tiada sesiapapun di antara mereka yang memberanikan diri mengangkat tangan meminta untuk pergi ke perhimpunan musuh, sehinggalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Hudzaifah, bangkitlah wahai Hudzaifah, tengoklah apa yang tengah terjadi pada pasukan musuh. النبي صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا حذيفة بأمر واحد، قال اذهب وأتيني بأخبارهم ولا تحدث شيئا حتى تأتيني، يعني لا تصنع شيئا من تلقاء نفسك. سيدنا حذيفة ذهب وفي وسطهم ورأى حالهم، ويعني كجاسوس للمسلمين، ويعني رأى أن أبو سفيان قد قرر، هو قائد المشركين وقتها، قرر أن يذهب ويعود إلى مكة. وفي لحظة من اللحظات وجد سيدنا حذيفة نفسه أمام أبو سفيان مباشرة، بحيث لو أخرج سهما وضرب به قائد المشركين لقتله. فأراد أن يفعل ذلك، فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا حتى تأتيني، فلم يقتل قائد المشركين، لم يقتل أبا سفيان. وطبعا هذا اتضح فائدته بعد ذلك، أن أبا سفيان أسلم رضي الله عنه، أسلم بعد ذلك، وكان يعني رجلا يعني له أثر جميل في الإسلام، ومات على الإسلام رضي الله عنه. فكانت يعني ذلك ببركة الثبات الانفعالي عند سيدنا حذيفة وطاعته التامة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وشدة تحكمه في مشاعره. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Hudzaifah bin Al-Yaman dengan satu perintah yang tegas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada Hudzaifah, pergilah engkau ke tengah-tengah pasukan musuh dan jangan lakukan apapun. Jangan engkau lakukan apapun sehingga engkau datang kepadaku. Artinya, dia hanya ditugas untuk mengintai tanpa melakukan apapun perbuatan, sehingga boleh memberikan berita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Hudzaifah bin Al-Yaman menunaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berhasil menyelinap masuk ke dalam ke tengah-tengah pasukan musuh. Bahkan di malam yang gelap tersebut, dia berhasil berada di hadapan Abu Sufyan, pemimpin kepada kaum musyrikin dalam perang Khandaq tersebut. Yang apabila Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an
mengeluarkan pisaunya ataupun panahnya untuk digunakan pada Abu Sufyan, maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan tersebut, mudah baginya untuk melakukan perbuatan tersebut kepada pemimpin orang-orang musyrik pada ketika itu. Tapi Hudzaifah teringat dengan pesan baginda Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dia tidak melakukan apapun sehingga datang berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia biarkan Abu Sufyan, dan di antara hikmah dari perbuatan ketaatan yang dizahirkan oleh Hudzaifah, selain ianya menunjukkan tentang kuatnya Abu Hudzaifah dalam mengawal emosi dia meskipun tengah berada dalam keadaan yang sangat dekat dengan pemimpin musuh. Ini boleh kita saksikan hikmahnya beberapa masa selepas itu, yang tentunya Abu Sufyan selepas beberapa masa selepas itu dia masuk Islam dan memperbaiki Islamnya, dan banyak perjuangan yang dilakukan di dalam Islam dan mati dalam keadaan Islam radhiyallahu an. Dan ini tentunya karena keberkatan usaha Abu Hudzaifah dalam mengawal emosinya karena ketaatan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقد حدث له أيضا في هذه المهمة موقف آخر يدلك على ثباته الانفعالي وتحكمه في مشاعره وذكائه ودهائه أيضا. أبو سفيان كان رجلا ذكيا جدا، فلما كان في وسط محاصرته للخندق والليلة كانت ليلة ظلام وبرد ورياح شديدة، قال أبو سفيان لمعسكر المشركين لجنوده إن هذه الليلة ليلة مظلمة وصعبة يعني، وربما يدخل بيننا أحد جواسيس محمد، فكل واحد منكم ينظر من على يمينه وعلى يساره، يسأل من على يمينه وعلى يساره. وهنا كان سينكشف أمر سيدنا حذيفة، لكنه يعني بذكائه وثباته إذا به يبدأ هو يسأل من عن يمينه وعن يساره قبل أن يسألوه هو. فمن أنت عن يمينه؟ قال أنا معاوية بن أبي سفيان، ومعاوية شديد الذكاء. ثم قال من أنت عن يساره؟ قال أنا عمرو بن العاص، ولم يسألاه من هو. قال ما دام يسألنا فهو منا. ويعني غلب معاوية وعمرو وهما من أذكى الناس، غلبهما سيدنا حذيفة بذكائه ويعني سرعة يعني بديهته. Ada satu peristiwa yang menunjukkan kecerdikan kepandaian Hudzaifah bin Al-Yaman di dalam di masa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengintai kumpulan orang-orang musyrik di dalam perang Khandaq tersebut, di mana Abu Sufyan sebagai pemimpin kepada orang-orang musyrik pada ketika itu, dia berkata kepada kumpulan orang-orang musyrik yang tengah berhimpun di situ, dan di tengah-tengah mereka ada Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an. Abu Sufyan dengan kecerdikan dan kepandaiannya, dia berkata kepada para sahabatnya, kepada tokoh-tokoh utama orang-orang musyrik, mengatakan, malam ini adalah malam yang gelap. Boleh jadi ada pengintai dari Muhammad yang menyelinap masuk bersama dengan kita. Maka kita mesti kenal pasti siapa orang-orang yang berada di dekat kita. Saya akan meminta kepada semua yang ada di tempat ini untuk bertanya siapa yang berada di sebelah kanannya dan siapa yang berada di sebelah kirinya, agar semua orang boleh mengenal pasti siapa yang berada di tempat ini di malam yang gelap ini. Maka Hudzaifah bin Al-Yaman dengan kecerdikan dan dengan kepandaiannya, dia segera menjadi orang yang pertama bertanya. Dia terus bertanya kepada orang yang berada di sebelah kanannya, engkau siapa awak? Maka orang yang berada di sebelah kanannya yaitu Abu Sufyan berkata, ana Abu Sufyan, saya adalah Abu Sufyan. Dan kemudian Hudzaifah bertanya kepada orang yang sebelah kirinya, engkau yang berada di sebelah kiri saya, siapa awak? Maka sebelah kirinya Amr bin Al-As juga menjawab, aku adalah Amr bin Al-As. Maka karena kecerdikan dia, sehingga tiada sesiapa pun di antara orang-orang yang musyrik tersebut mencurigainya, karena
Selagi dia berani untuk bertanya, maka menunjukkan bahwa mesti dialah salah seorang dari kita ini adalah kepandaian, kecerdikan orang yang dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ونجح سيدنا حذيفة في مهمته بامتياز، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر، وانتهى بعد ذلك يعني هذه الغزوة. لكن هذه كانت مؤهلات سيدنا حذيفة، ثباته الانفعالي ومواهبه وقدراته هذه التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يأتمنه وحده على أسماء المنافقين ويخبره بهم، ويخبره أن هذا سر لا ينبغي أن يخبر به أحدا. وفعلا نجح سيدنا حذيفة نجاحا باهرا في هذه المهمة، حتى أن بعض الصحابة مثل سيدنا عمر وهو كان الخليفة يطلب من حذيفة أن يخبره هل أنا من المنافقين أو أخبرني فلان هل منافق، فلا يخبره أبدا، إلا أنه قال لعمر يعني أنت لست منه، لأنه عمر يعني، ولا أخبر بعدك أحدا. ولم يخبر أحدا بأي اسم من أسماء المنافقين رغم الأحداث التي حصلت الكثيرة، وذلك يدلك على يعني قدرته وموهبته التي نجح بها نجاحا باهرا في هذه المهمة التي كلفه بها النبي صلى الله عليه وسلم. Itulah dengan demikian Hudzaifah bin Al-Yaman berjaya keluar dari perhimpunan orang-orang musyrik tersebut dalam perang Khandaq, dan selepas itu berakhirlah perang tersebut. Ini adalah kepandaian dan kemahiran yang ada pada sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, yang menyebabkan dia layak untuk dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemegang rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan nama-nama orang munafik. Bahkan selepas kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah tidak pernah menceritakan kepada sesiapapun senarai nama-nama orang-orang munafik yang telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika para sahabat melantik Abu Bakar dan Umar menjadi khalifah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar meminta kepada Hudzaifah untuk menyebutkan kepadanya tentang nama orang-orang munafik kerana banyak peristiwa yang terjadi pada ketika itu, tetapi Hudzaifah bin Al-Yaman tidak menceritakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dirahsiakan. Sehingga Umar kemudian hanya bertanya, adakah aku masuk dalam senarai nama-nama itu? Adakah aku masuk dalam senarai orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang munafik? Maka Hudzaifah mengatakan, engkau tidak ada di dalam senarai tersebut. Ini menunjukkan tentang amanah dan kuatnya Hudzaifah dalam mengawal emosinya, mengongsikan sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dirahsiakan. نعم. الشخصية الثانية معنا من الصحابة أصحاب المواهب والقدرات التي اكتشفها النبي صلى الله عليه وسلم فيهم هو سيدنا عبد الله بن عباس. سيدنا عبد الله بن عباس كان غلاما صغيرا، يعني كان في حوالي 10 والحادية عشرة، صغير في السن، يعني يقول يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ناهزت الحلم، يعني في مرحلة 14 سنة و15 عام. تمام. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يعني في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة عند خالته ميمونة بنت الحارث، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين. فاستيقظ في الليل، هو أراد أن يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند خالته حتى يرى ما يصنع رسول الله ويتعلم، فهو كان عنده حب للعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الخلاء ليقضي حاجته، ولما رجع وجد الماء جاهزا للوضوء. سأل من الذي وضع لي هذا الماء ويعلم أنني بعدما أعود من الخلاء أريد أن أتوضأ؟ فقالوا له إنه ابن عباس، إنه عبد الله ابن عباس. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لاحظ ذكاء ابن عباس وحرصه على العلم وتتبعه لعادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معرفته أن النبي سيتوضأ بعد رجوعه من الخلاء، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم في المجال الذي ظن رسول الله أنه سيبرع فيه وأن لديه موهبة وقدرة فيه، ألا وهو مجال العلم. وفعلا
سيدنا عبد الله بن عباس بعد ذلك كان ترجمان القرآن وعالم الأمة وحبرها. النبي دعا له قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. Sahabat yang kedua yang menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal kemampuan, kemahiran para sahabatnya atau orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya adalah sahabat baginda Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana ia adalah seorang kanak-kanak pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, umur Abdullah bin Abbas mungkin dalam 14-15 tahun, dan pernah satu malam dia tidur di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau tepatnya di rumah ibu saudara, artinya adik-beradik kepada ibu Abdullah bin Abbas, yaitu Maimunah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Abdullah bin Abbas mahu belajar tentang kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bermalam di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mempelajari bagaimana ibadah dan solat yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia boleh mempelajarinya dan mengajarkan kepada orang lain. Malam hari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari tidur, dan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk membuang hajat dan balik masuk kembali ke dalam rumah dan telah mendapatkan air wudhu telah disediakan. Maka dia bertanya kepada orang rumahnya, siapa yang sediakan air wudhu untukku? Maka istrinya mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia disediakan oleh Abdullah, itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam boleh mengenal dan mengesan tentang kecerdikan, kepandaian dan kecintaan Abdullah bin Abbas akan ilmu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendoakan Abdullah bin Abbas dengan sesuatu yang sesuai dengan kemahiran dia, sesuatu yang disukai oleh dia, yaitu ilmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya dengan mengatakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, yang bermaksud, ya Allah, berikanlah kefahaman kepadanya, yaitu Abdullah bin Abbas, dalam urusan agama, dan ajarkanlah kepadanya tafsiran Al-Quran. Sehingga Abdullah bin Abbas terkenal selepas masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai turjumanul Quran, atau orang yang memiliki kemahiran yang sangat besar dalam mentafsirkan Al-Quran. وفعلا يعني بعد ذلك سيدنا عبد الله بن عباس كان مجلسه يعني يمتلئ بأهل القرآن والتفسير، ثم يقومون فيأتي أهل الحديث، ثم يقومون فيأتي أهل الشعر والأدب وكذا وكذا. كان عالما كبيرا جدا، لا يخلو يعني كتاب من ذكر ابن عباس. روى أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. التفسير يعتبر المفسر الأول للقرآن الكريم ولمعانيه، ومجلسه كان مجلس يعني التفسير والتأويل وكل ذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من حب ابن عباس للعلم، فدعا له في هذا المجال. فكان يعني ذلك سبب بركة كبيرة علينا جدا وعلى أهل العلم جميعا، بسبب استفادتنا من عبد الله بن عباس وعلمه وما تركه لنا من تراث علمي عظيم جدا، ببركة أن النبي رأى فيه الموهبة فدعا له صلى الله عليه وسلم في هذا المجال. Dan itu yang terjadi di mana majlis Abdullah bin Abbas radhiyallahu an selepas masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan ahli-ahli Al-Quran, dipenuhi dengan ulama-ulama hadis, dan juga dipenuhi dengan orang-orang yang menyintai ilmu dan adab. Dia meriwayatkan banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas banyak perkara-perkara berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Dan semua itu adalah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak awal lagi mengenal bakat dan kemahiran yang ada pada
sahabat baginda yaitu Abdullah bin Abbas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepadanya doa yang sesuai dengan apa yang dia minati, doa yang sesuai dengan apa yang dia mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar dia memiliki kefahaman di dalam agama dan berdoa agar dia diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tafsir dan takwil Al-Quran. Dan dari keberkatan doa Nabi SAW, dari keberkatan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Abdullah bin Abbas, kita banyak mengambil manfaat dari ilmunya, kita banyak mengambil manfaat dari warisan peninggalannya dalam hadis, dalam tafsir, dan ini adalah keberkatan dari apa yang dilihat oleh Nabi SAW berkaitan dengan kemahiran, kepandaian dan kemampuan orang yang berada di bawah kepemimpinannya. ثم نأتي إلى الصحابي الثالث معنا يعني وهو سيدنا خالد بن الوليد. سيدنا خالد أسلم في السنة الثامنة، وفي نفس السنة النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في غزوة مؤتة مع جيش المسلمين. ثم هذه الغزوة كان القائد فيها سيدنا زيد بن حارثة فاستشهد. ثم كان القائد بعده بأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا جعفر فاستشهد. ثم كان القائد الثالث عبد الله بن رواحة فاستشهد. النبي كان في المدينة، هذه سرية يعني، لكن النبي رأى ما حدث، فكان يقول للصحابة في المدينة: أخذ الراية زيد فقتل، أخذ الراية جعفر فقتل، أخذ الراية عبد الله بن رواحة فاستشهد. قال ثم بعد ذلك النبي قال: أخذها عبد من عبادي الله، يعني هو سيف من سيوف الله، ففتح الله عليه. وفعلا الصحابة في هذه المعركة بعد استشهاد القادة الثلاثة، وكانت معركة يعني عظيمة جدا، اتفقوا على أن يتولى القيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، مع أنه يعني أسلم منذ شهور، لكن يعرفون ما عنده من قدرة. لذلك النبي أرسله في هذه الغزوة ومدحه النبي وأخبر أنه سيف من سيوف الله. وفعلا سيدنا خالد نجح بمهارة في أن يجنب المسلمين هزيمة شديدة في غزوة مؤتة، وأن ينسحب بالجيش دون خسائر يعني تذكر. وعندما عاد النبي قال: أنتم الكرار، يعني ستكرون مرة أخرى وكذا، وأثنى على خالد بن الوليد. ولموهبة خالد وقيادته، خالد الذي لم يهزم في معركة لا في الإسلام ولا في الشرك، حتى لما كان مشركا كان هو قائد جيش الكفار في أحد، انتصر على المسلمين، ثم بعد ذلك أصبح من المسلمين ولم يهزم في معركة قط. المهم إنه النبي صلى الله عليه وسلم علم المهارة القيادية والعسكرية الموجودة عند سيدنا خالد، فسماه النبي سيف الله المسلول. Sahabat yang ketiga yang menunjukkan tentang pengetahuan Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin akan kemahiran dan kepandaian mereka adalah Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriah, dan pada tahun yang sama Rasulullah SAW mengutusnya bersama dengan para sahabat yang lain dalam perang Mu'tah di bawah kepemimpinan sahabat baginda Zaid. Kemudian dalam peperangan tersebut Zaid mati terbunuh dan kepemimpinan berpindah kepada Ja'far, dan dalam perang tersebut Ja'far pun mati terbunuh dan kepemimpinan berpindah kepada Abdullah bin Rawaha. Peristiwa tersebut terjadi jauh dari Madinah, tapi Rasulullah SAW telah mendengar berita tersebut secara langsung dan menceritakannya terus kepada para sahabat yang berada di Madinah. Rasulullah SAW mengatakan bahwa kepemimpinan telah berpindah dari Zaid kepada Ja'far, kepada Abdullah bin Rawaha. Kemudian kepemimpinan tersebut akan berpindah kepada seorang hamba Allah, seseorang yang kemudian Rasulullah SAW gelar sebagai seorang pedang di antara pedang-pedang Allah, yaitu Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Padahal dia baru masuk Islam beberapa masa sahaja, tetapi dalam perang tersebut dia telah pun
menjadi seorang pemimpin dan dengan kemahirannya, dengan kemampuannya, dia boleh memimpin umat Islam sehingga dalam peperangan tersebut pasukan umat Islam tidak terkalahkan. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an yang dalam perang Uhud adalah pemimpin perang dari golongan orang-orang musyrik yang telah mengalahkan umat Islam, dan ketika dia masuk Islam dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin di dalam perang, dan tidak pernah ada satupun peperangan di dalam Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid yang dapat dikalahkan oleh mana-mana pun musuh. Maka tepat gelar dan nama yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat baginda Khalid bin Al-Walid yaitu Saifullah Al-Maslul, yang bermaksud pedang Allah yang sentiasa terhunus. بعد هذه المعركة بفترة وجيزة جاء فتح مكة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل سيدنا خالد على ميمنة الجيش، يعني قائد من قواد المسلمين سيدنا خالد، وكان على ميمنة الجيش في فتح مكة. والصحابة فهموا مقدرة سيدنا خالد ومواهبه وقدراته التي جعلت النبي يجعله في هذه المنزلة العسكرية العالية وسماه سيف الله المسلول. ولذلك بعد ذلك في أيام سيدنا أبو بكر وحروب الردة ثم الفتوحات في أيام سيدنا عمر كان سيدنا خالد يعني له اليد العليا، وفتح وفتوحات كثيرة وانتصر على المشركين في حروب الردة وأظهر مهارة عسكرية شديدة جدا، وكل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيه الموهبة والقدرة العسكرية ودعا له في ذلك وسماه أنه سيف من سيوف الله. وفعلا بعد ذلك يعني سيدنا خالد أظهر هذه المهارة وهذه القيادة العسكرية الفذة. Selepas peristiwa tersebut terjadi apa yang dalam sejarah kita kenal sebagai Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik Khalid bin Al-Walid untuk memimpin pasukan yang berada di sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, para sahabat mengenal pasti orang yang telah dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mestilah orang yang memiliki kemampuan yang besar, mestilah orang yang memiliki kemahiran yang besar, sehingga pada masa selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjadi khalifah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah, Khalid bin Al-Walid dilantik menjadi pemimpin dalam beberapa peperangan besar yang terjadi pada ketika itu. Di antara peperangan besar yang terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah apa yang di dalam sejarah dikenal sebagai perang melawan orang-orang yang murtad, di mana sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an menzahirkan kemahiran, kemampuannya dalam memimpin peperangan sebagaimana yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedang Allah yang sentiasa terhunus. Beliau menzahirkan kepemimpinan yang unik, kepemimpinan yang besar, dan berhasil menunaikan tugas yang diamanahkan kepadanya. طبعا أنا كنت أريد أن أحكي لكم أيضا وأخبركم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الصحابة الآخرين الذين وظف النبي يعني قدراتهم ومواهبهم وعرفها ووظفها في مجالها، ولكن أنا أترك لكم البحث عن يعني صحابيان وأنتم تبحثون عنه. سيدنا عمرو بن العاص ومعركة ذات السلاسل، والثاني سيدنا أسامة بن زيد وتولية النبي صلى الله عليه وسلم له قيادة الجيش. هذان الصحابيان واجب هم ورك، يعني تبحثون عنهما وترون كيف أن النبي عرف مواهبهما وكيف نجح بعد ذلك. لكنني سوف أختم لكم بصحابي طريف وموقف ظريف ربما لا تعرفونه كثيرا، وهو الذي سوف نختم به هذه النقطة بإذن الله. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya banyak di dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin yang sangat
mengenal kemampuan orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya, sehingga Rasulullah SAW tugaskan kepada mereka tugasan-tugasan yang tepat dan sesuai. Di antara sahabat Nabi SAW ada Amr bin Al-As radhiyallahu an dan Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Kita boleh mencari di dalam kehidupan Rasulullah SAW tentang dua orang sahabat ini. Apa tugas yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka, kepada Amr bin Al-As, kepada Usamah bin Zaid, untuk kita mengenal pasti bahwa Rasulullah SAW sentiasa memberikan lantikan kepada orang-orang yang tepat sesuai dengan kemampuan. Dan Syekh tadi mengatakan bahwa dia mempersilahkan kepada semua yang hadir untuk mencari maklumat tentang dua orang sahabat tadi untuk lebih mengkaji tentang bagaimana Rasulullah SAW memberikan tugas kepada mereka. Dan kita akan mengakhiri majelis kita dengan satu peristiwa yang sangat unik yang terjadi pada masa Rasulullah SAW berkaitan dengan kepemimpinan ini. الصحابي الذي اكتشف النبي يعني موهبته ووظفها هو سيدنا أبو محذورة. سيدنا أبو محذورة هذا ما قصته؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة يعني كان مارا ووجد مجموعة من الشباب من المشركين يعني يستهزئون ويضحكون يعني على المسلمين أو يقولون يعني يقلدون المسلمين، وكان منهم أبو محذورة شاب من المشركين كان صوته حسنا فكان يقلد الآذان ويغني ويعني يستهزئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له يعني ماذا كنت تفعل؟ وطبعا يعني أبو محذورة يعني استحى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره. النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسه ودعا له وأمره أن يؤذن ويقول صيغة الأذان. المهم سيدنا أبو محذورة طبعا أسلم، هذا الشاب أسلم وبصوته الجميل أصبح مؤذن مكة، أصبح مؤذن مكة وكان صوته رائعا وجميلا، اكتشفه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغني ويستهزئ، وأسلم وحسن إسلامه وأصبح مؤذن المسلمين في مكة، وصوته كان جميلا جدا حتى أن الشاعر يقول يعني لا أدري كيف ستترجمها يا ابن عبد البر، لكن الشاعر يقول أقسمت بالكعبة المستورة وصوت آذان أبي محذورة لأفعلن فعلة مشكورة. يعني يقسمون بصوت أبي محذورة وجماله الذي اكتشفه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الطرائف أن أبا محذورة رفض أن يحلق شعره بعدما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه حتى طال شعره جدا، وقال لا أحلق موضعا وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه. فهذا أيضا من اكتشاف المواهب والقدرات وهو موقف ظريف. Di antara perkara yang unik berkaitan dengan bagaimana Rasulullah SAW mengenal bakat dan kemampuan para sahabatnya adalah apa yang terjadi pada seorang sahabat yang dikenal dengan nama Abu Mahdzurah radhiyallahu an, yang pada masa Fathu Makkah dia adalah seorang pemuda musyrik yang pada ketika itu bersama dengan pemuda musyrik yang lain, mereka tengah berhimpun, tengah bernyanyi-nyanyi dan mengejek suara azan yang dikumandangkan oleh umat Islam. Abu Mahdzurah bersama dengan kawan-kawannya, orang-orang musyrik, tengah bernyanyi-nyanyi dan mengejek suara azan yang dikumandangkan oleh kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW mendekatkan dirinya kepada para pemuda ini, para orang-orang pemuda musyrik ini, dan kemudian Rasulullah SAW memegang kepala Abu Mahdzurah dan bertanya, apa yang tadi engkau katakan? Apa yang tadi engkau nyanyikan? Abu Mahdzurah, meskipun dia musyrik pada ketika itu, dia malu untuk melakukan perkara tersebut di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta kepadanya untuk mengulang suara azan yang tadi dia ejek. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengesan padanya suara yang
lantang, suara yang indah, sehingga ketika beberapa masa selepas itu Abu Mahdzurah masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantik dia dengan satu lantikan yang sangat istimewa. Dia dilantik untuk menjadi tukang azan di Masjidil Haram, tukang azan di Mekah dengan suaranya yang lantang dan suaranya yang indah. Bahkan para penyair karena keindahan suara azan yang dikumandangkan oleh Abu Mahdzurah sampai di dalam syair-syair mereka memuji dan menyebutkan tentang keindahan suara Abu Mahdzurah dalam melantunkan azan. Juga di antara peristiwa yang menarik pada Abu Mahdzurah adalah Abu Mahdzurah selepas itu dia tidak pernah mencukur, tidak pernah menggunting rambutnya. Karena dia mengatakan bahwa rambut ini dulu pernah dipegang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di antara jalan yang dia mendapatkan petunjuk adalah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memaki dia, tidak memarahi dia, tapi justru memegang rambut kepalanya. Dan ini bagi orang Arab dahulu, memegang kepala adalah tanda hormat, tanda kasih sayang. Sehingga Abu Mahdzurah, sehingga beliau meninggal dunia tidak menggunting rambut dan mengatakan, aku tidak akan mencukur, tidak akan menggunting rambut yang dulu pernah disentuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ويعني في ختام هذه النقطة أقول لكم إنه كل إنسان ينبغي أن يبحث عن موهبته الخاصة. ما المجال الذي تجيده وتخدم به الإسلام؟ ربما أن تكون مجالك في مجال الكمبيوتر، في مجال اللغات، في مجال التعامل مع الأطفال، في مجال الاقتصاد، في مجال السياسة، في مجال العلم الشرعي. كل واحد له موهبته، ابحث عنها وحاول ووظفها في خدمة الإسلام، وليس بالضرورة أن تكون لديك كل المواهب. يعني هناك موقف يعني طريف، واحد من الزهاد أرسل للإمام مالك، اسمه العمري هذا أرسل للإمام مالك وقال له يعني أنت مشغول بالعلم وكذا وكذا وتنشغلت عن العبادة وكذا بطلب العلم. فسيدنا مالك رضي الله عنه أرسل له، الإمام مالك أرسل له رسالة جميلة وقال له إن الذي أنت فيه يعني الزهد والعبادة ليس بي أفضل مما أنا فيه من العلم إذا صلحت النية. إذا صلحت النية، يعني تخيل لو أن سيدنا الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أبي حنيفة أو الإمام أحمد كان مثلا في الجهاد وفي الجيش وفرسان في الجيش ثم استشهد، يعني طبعا هذا عمل طيب وجميل، لكن العلم هذا كان جهاد أعظم في الموهبة التي وهبها الله لهم، مجال العلم. كل واحد له على ثغرة من ثغور الإسلام، كل واحد له موهبة. ابحث عن مواهب أولادك ووظف كل واحد حسب موهبته، وابحث عن موهبتك أنت واستخدمها في خدمة الإسلام، وعن مواهب من حولك ودلهم على الطريق الذي يخدمون به الإسلام، كل واحد حسب إمكانياته، حسب موهبته، حسب قدراته، وبذلك ننفع كلنا الإسلام من جميع النواحي، كل واحد على ثغرة ومجال من ثغور الإسلام، حتى يعني نلقى الله سبحانه وتعالى وقد يعني خدمنا ديننا الخدمة الأعظم حسب مواهبنا وقدراتنا التي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Sebagai penutup, kita sebagai seorang insan, sebagai seorang manusia, kita ada tanggung jawab untuk melihat apa yang menjadi kemampuan kita, apa yang menjadi bakat kita yang boleh kita gunakan untuk berkhidmat kepada agama Allah, untuk berkhidmat kepada Islam. Setiap satu di antara kita mesti ada kemahiran, mesti ada kepandaian dalam IT, kepandaian dalam ekonomi, kepandaian dalam mendidik, kepandaian dalam apa jua bidang yang kita mampu untuk melakukannya. Tengok pada apa yang kita mampu dan apa yang boleh kita lakukan sebagai khidmat bagi agama Allah. Dan pernah satu peristiwa terjadi pada Imam Malik. Ada seorang yang terkenal sangat zuhud pada ketika itu yang
bernama ataupun bergelar Umari menulis surat kepada Al-Imam Malik mencela Imam Malik yang terlalu disibukkan dengan ilmu. Tapi Al-Imam Malik menjawab bahwa keadaan aku tidak jauh beza dengan keadaanmu jika niat kita sama-sama betul. Artinya ketika engkau memilih untuk hidup pada jalan yang zuhud dan aku memilih untuk jalan ilmu, pada setiap perkara tersebut ada kebaikannya jika kita memiliki niat yang baik. Sehingga para ulama terdahulu seandainya mereka tidak hidup berasaskan kepada bakat-bakat mereka, apabila Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah menjadi pemimpin perang misalnya, maka sudah tentu ilmu-ilmu mereka akan habis dan binasa bersama dengan kematian mereka di dalam peperangan. Bukan bermaksud peperangan di dalam Islam adalah satu perkara yang tidak memiliki kebaikan, tapi ada kebaikan lain yang boleh dilakukan oleh orang-orang yang berilmu selain daripada memimpin peperangan misalnya. Maka kita pun kena tengok apa yang menjadi kemahiran anak-anak kita, orang-orang yang bekerja dengan kita, dan apa perbuatan yang boleh kita lakukan untuk menjayakan agama Allah Subhanahu wa taala, apa khidmat yang kita bolehkan untuk kita berikan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Adakah dengan kemampuan kita, kemahiran kita, tanggungjawab kita, harta yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, sehingga satu ketika nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita telah menunaikan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita telah gunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk berkhidmat bagi kebaikan agamanya. Wallahu taala a'la wa alam. Dan terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan kita dalam majlis ilmu kita di petang hari ini, dan sebelum kita tutup kalimah wa nakhtim biha al-majlis. نعم، يعني الكلمة التي أريد أن أختم بها هي تشويق إلى المحاضرة القادمة إن شاء الله رب العالمين، وألا وهي أنه في ملامح فن القيادة للنبي صلى الله عليه وسلم من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سوف نتكلم الأسبوع القادم إن شاء الله رب العالمين عن مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للمشاعر، للعواطف، للأحاسيس، للقلوب، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يراعي هذا الأمر بشدة ويكسب القلوب ويراعي المشاعر ويجبر الخواطر، وكان هذا يعني ملمح من فن قيادته صلى الله عليه وسلم. فالمحاضرة القادمة إن شاء الله ستكون محاضرة مهمة إن أحيانا الله سبحانه وتعالى، فيعني اهتموا بها، وفي النهاية يعني هذا العلم أمانة أصبحت لديكم الآن، فيعني احملوا الأمانة وأوصلوها إلى الناس، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari satu perkara penting dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masih berkaitan dengan seni kepemimpinan dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin mengambil berat dan memperhatikan emosi dan perasaan para sahabatnya, emosi, hati dan perasaan para sahabatnya. Dan ini diantara seni kepemimpinan yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perkara-perkara yang telah kita pelajari sudah tentu ia menjadi amanah bagi kita untuk kita amalkan, untuk kita kongsikan apa yang mampu untuk kita kongsikan kepada orang lain. Dan semoga kita boleh berjumpa lagi di dalam majlis ilmu kita di masa yang akan datang, dalam keadaan kita semua bersedia untuk mengambil ilmu dan pengajaran dari sirah Nabi SAW, dari kehidupan Rasulullah SAW. Dan ucapan terima kasih kepada Fadilatul Syekh dan juga semua tuan-tuan dan puan-puan yang hadir, dan juga kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang telah memberikan tajaan istimewa untuk majlis ilmu ini. Semoga ia menjadi satu usaha di antara usaha-usaha kita untuk meraihkan majlis ilmu. Mungkin ada puan yang nak bertanya? Kita ada, syukran. Subhanakallahumma
Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.